Sebuah gabungan politik baru yang kononnya mahu menyelamatkan rakyat, tapi pada masa yang sama kelihatan macam eksperimen terdesak yang diketuai oleh parti-parti yang sedang bergelut untuk terus relevan. Inilah kontroversi panas yang sedang meletup, yang apabila Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembentukan satu gabungan longgar yang kononnya untuk mengimbangi kerajaan Madani. Kalau kita dengar bunyinya macam gah, tetapi adakah ini benar-benar satu kerjasama representatif ataupun sekadar perjudian terakhir oleh parti-parti yang sedang hilang arah? Salam sejahtera semua dan selamat kembali sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Ahli Parlemen Sungai Petani Taufik Johari dari PKR tidak teragak-agak untuk menyindir rancangan ini. Menurut beliau, kalau kita tengok senarai parti yang terlibat, selain PAS dan Bersatu, yang lain-lain itu hanyalah parti-parti kecil dengan hampir tiada wakil rakyat. Antara yang diumumkan bakal menyertai ialah Gerakan Pejuang Muda, Parti Putra Berjasa, Urimai, Malaysian Indian People Party ataupun MIPP, Malaysian Advancement Party MAP, dan juga National Indian Muslim Alliance Party ataupun IMAN. Bunyi macam sangat ramai, tetapi hakikatnya sebahagian besar parti ini tidak pernah ataupun sudah lama tidak merasai kemenangan besar dalam pilihan raya. Ada yang sekadar muncul dalam berita seketika pilihan raya saja, tetapi selepas itu senyap. Taufik dengan sinis bertanya, adakah ini gabungan serius ataupun hanya percubaan untuk menghidupkan parti-parti yang selalu hilang deposit dalam pilihan raya? Dan dia menambah lagi, kehadiran parti-parti kecil ini langsung tidak membantu image PAS, terutamanya di Sabah dan Sarawak, di mana parti itu memang sukar mendapat tempat. Sejarah menunjukkan PAS gagal menawan hati pengundi di Borneo. Malah di Sarawak, PAS hanya pernah menang 1 kerusi DUN sepanjang sejarah. Itu pun tidak bertahan lama. Jadi bagaimana parti-parti kecil ini mampu mengubah persepsi rakyat Sabah dan Sarawak terhadap PAS? Namun begitu, Muhyiddin nampak optimis. Dia kata gabungan longgar ini tidak akan didaftarkan sebagai blok rasmi, tetapi lebih kepada wadah untuk pemimpin-pemimpin politik berkumpul, berbincang tentang isu rakyat, dan mencari solusi bersama. Secara teori kedengarannya memang menarik, tetapi persoalan yang besar, apakah ia menyatukan mereka selain daripada kebencian terhadap kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim? Kalau sekedar mahu melawan Anwar, adakah itu cukup untuk mengikat parti-parti dengan ideologi yang berbeza, latar belakang yang berbeza, dan juga agenda yang tersendiri? Kita kena ingat, parti-parti seperti Pejuang Muda dan Gerakan sebelum ini pernah menjadi sebahagian daripada kerajaan ataupun sekutu rapat kerajaan. Pejuang lahir daripada Tun Mahathir dengan slogan Melayu berwibawa, tetapi kemudiannya tenggelam. Muda pula yang kononnya mewakili suara anak muda kini dilihat hanyut tanpa alat tuju yang jelas selepas hubungan dingin dengan Pakatan Harapan. Gerakan pula, parti lama yang dulunya kuat dalam barisan nasional, tetapi kini hanya tinggal nama dengan hampir tiada kerusi di parlimen. Dan kini mereka semua berkumpul di bawah payung Perikatan Nasional untuk melawan kerajaan. Ironinya, sebahagian daripada mereka sebelum ini juga tidak sehaluan dengan PAS. Apabila ditanya mengenai keserasian gabungan ini, Taufik dengan lantang mengatakan beliau tidak sabar ingin melihat bagaimana parti-parti ini akan menjelaskan kerjasama mereka kepada penyokong tegar masing-masing. Bayangkan, penyokong putra yang terkenal dengan retorik ultra Melayu Islam kini terpaksa duduk semeja dengan parti seperti Muda yang membawa image progresif dan inklusif. Tidakkah ini satu resepi kepada konflik dalaman? Mari kita masuk ke bab kontroversi yang lebih mendalam. Persoalan yang timbul sekarang, adakah gabungan ini benar-benar ditubuhkan demi rakyat ataupun hanyalah jalan terakhir untuk kelangsungan politik individu tertentu? Ingat lagi,
Selepas PRU15, Muhyiddin pernah mengisytiharkan bahwa beliau mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi akhirnya istana menolak. Kini dengan menubuhkan gabungan longgar yang tidak berdaftar, adakah ini strategi Muhyiddin untuk kembali relevan ataupun sekadar mempamerkan bahwa beliau masih ada pengaruh politik? Tambahan pula, parti-parti kecil yang menyertai ini rata-rata sedang bergelut untuk terus wujud. Ada yang pernah digelar parti nyamuk karena tiada kekuatan akar umbi, hanya bergerak atas nama individu. Kalau kita imbas kembali, kebanyakan parti ini gagal melepasi halangan pilihan raya. Malah ada yang hanya mampu mengumpul undi ratusan saja. Jadi mengapa mereka dipelawa untuk menyertai gabungan ini? Adakah Muhyiddin sedang mengumpul bilangan untuk mencipta ilusi kekuatan ataupun benar-benar percaya yang mereka mampu menyumbang sesuatu yang signifikan? Di sinilah terletaknya persoalan kontroversi yang membakar pikiran kita semua. Bolehkah gabungan longgar ini bertahan lebih lama daripada sekadar gimmick politik? Atau adakah ia akan runtuh bila masing-masing pun mula menuntut agenda sendiri? Lebih menarik lagi, adakah gabungan ini mampu menyaingi kekuatan politik di Sabah dan Sarawak, di mana GPS dan GRS lebih kukuh dan lebih realistik dalam menentukan hala tuju politik Malaysia? Kalau kita lihat politik Sabah dan Sarawak, mereka tidak suka parti dari Semenanjung datang campur tangan terlalu banyak. Sebab itu, parti seperti PAS memang sukar diterima di Borneo. Jadi bagaimana Muhyiddin mahu meyakinkan rakan-rakan di Borneo bahwa gabungan ini bukan sekadar agenda politik Semenanjung? Inilah persoalan yang akan menentukan sama ada gabungan longgar ini mampu memberi impak ataupun hanya akan menjadi bahan lawak politik. Sekarang mari kita lontarkan satu persoalan kontroversi untuk sahabat-sahabat semua. Adakah gabungan ini sekadar sandiwara politik untuk menunjukkan kononnya ada kekuatan lawan kerajaan? Atau mungkinkah ia sebenarnya perancangan lebih besar untuk menyingkirkan kerajaan Madani melalui pintu belakang sama seperti yang berlaku ketika langkah Sheraton dulu? Jika benar itu niatnya, adakah rakyat Malaysia sanggup melihat sekali lagi politik yang tidak stabil yang sudah cukup mencederakan negara sejak beberapa tahun kebelakangan ini? Sebelum kita akhiri, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu renungan. Dalam politik, tiada kawan yang kekal dan tiada musuh yang kekal. Tetapi rakyat sentiasa jadi mangsa kepada percaturan kuasa. Jadi adakah gabungan ini benar-benar demi rakyat ataupun sekadar demi survival politik beberapa individu? Itu yang kita kena fikirkan bersama. Kalau Anda rasa gabungan ini akan berjaya, coba tuliskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Kalau Anda rasa ini hanyalah gimmick, sama juga tinggalkan komen. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share supaya lebih ramai tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam politik Malaysia. Karena di channel ini, Currents VMY, kita bongkar semua cerita di sebalik tabir, tanpa tapis, tanpa gentar. Ini bukan sekadar berita, ini adalah pendedahan. Jadi, apa pendapat Anda? Gabungan lawan kerajaan ini bakal jadi reality ataupun akan tinggal menjadi mimpi? Baiklah semua, salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Terima kasih semua.